Bismillahirrahmanirrahim. Mat Kilau atau nama sebenarnya Mat Kilau bin Imam Rasu lahir di Kampung Pulau Tawar, Jerantut, Pahang sekitar 1865 atau 1866. Bapanya Imam Rasu bin Syahrum atau Tok Gajah dengan ibunya Teh Mahda merupakan anak kepada Tok Kaut Burau. Tok Gajah bukan calang-calang orang kerana beliau merupakan orang besar Raja Pahang dengan gelaran Imam Perang Indra Gajah Pahang. Beliau juga merupakan penasihat kepada pemerintah Pahang ketika itu, Bendahara Wan Ahmad. Kemudiannya bergelar Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah bagi kawasan-kawasan sekitar hulu Pahang. Sejak dari kecil lagi, Mat Kilau telah didedahkan dengan pendidikan agama oleh bapanya Tok Gajah. Selain Tok Gajah, beliau juga pernah berguru dengan bakal Mufti Pahang, iaitu Haji Osman bin Haji Senik atau Haji Muntuk. Apabila menginjak usia remaja, Mat Kilau menunjukkan minat dalam aktiviti memburu sehingga dilantik sebagai Tok Peran, iaitu Ketua Kumpulan Memburu. Minat ini secara tidak langsung mengasah kemahirannya dalam hutan, berguna untuk perjuangannya membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah bertahun-tahun kemudian. Semasa berusia 20 tahun, beliau dikahwinkan dengan seorang wanita bernama Yang Cip binti Imam Daud. Imam Daud bukan sahaja bapa mentua Mat Kilau, tetapi guru agama kepada beliau dan rakan-rakan seperjuangannya. Semasa tempoh inilah, beliau turut mempelajari ilmu persilatan dan kebatinan termasuk permainan senjata tajam seperti keris dan parang. Menjelang 1883, Bendahara Wan Ahmad mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Pahang yang baru dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Negeri-negeri Selat yang dikawal British ketika itu mengiktiraf kedudukannya sebagai Sultan pada 1887. Tetapi pengiktirafan tersebut ada harganya. Baginda harus menerima kehadiran seorang residen British seperti yang berlaku di Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Syarat tersebut diterima pada 1888 yang menyaksikan John Pickersgill Roger atau JP Roger dilantik sebagai residen pertama British untuk negeri Pahang. Roger kemudian menjadi residen British di Selangor pada 1896 dan Perak pada 1901 sebelum dilantik sebagai Gubernur Gold Coast pada 1904. Bagi membantu melicinkan lagi urusan Roger di negeri berkenaan, beliau dibantu oleh bakal Gubernur Nigeria iaitu Hugh Clifford. Bagi peminat sejarah negeri-negeri Melayu, pasti masak dengan dasar-dasar British pada abad yang ke-19. Sudahlah mengeksploitasikan hasil bumi seperti emas dan biji timah macam orang tak ingat dunia. Kemudian susuka hati mengenakan cukai pada kadar yang tinggi kepada penduduk tempatan. Jadi adalah normal apabila rasa tidak puas hati timbul terhadap polisi-polisi British yang bersifat menindas dengan Clifford dan Roger sebagai sasaran utama amarah mereka. Clifford yang bermula sebagai pegawai rendah di Perak sudah masak dengan istiadat dan bahasa Melayu. Ini menjadikan beliau tidaklah bersikap keras seperti sesetengah pegawai British lain seperti J.W.W. Birch. Selepas kebiadaban Birch mengakibatkan peristiwa pembunuhan residen pertama Perak di Pasir Salak pada 1875, ia merupakan satu pengajaran kepada mereka bahawasanya diplomatik merupakan jalan yang terbaik apabila berurusan dengan orang-orang Melayu. Resepi ini dilaksanakan dengan jayanya oleh pengganti Birch, Sir Hugh Low, selepas dilantik sebagai residen pada 1877. Atas sebab itu,
Resepi ini cuba ditiru oleh Clifford apabila berurusan dengan bangsawan dan penduduk Pahang termasuk Mat Kilau sendiri. Pada Oktober 1888, satu pertemuan diadakan antara beliau dengan Mat Kilau semasa bapanya iaitu Tok Gajah berada di Pekan. Walaupun usianya masih hijau, itu langsung tidak menyembunyikan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin yang jujur dan tegas. Clifford mendengar setiap perkara yang dibangkitkan, termasuk idea bagaimana menambah baik situasi di negeri berkenaan. Walaupun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, pegawai British itu sedar Mat Kilau bukan calang-calang orang dan patut diberi perhatian. Di sebalik semua usaha diplomati ini, ia masih tidak memandangkan hakikat bahawa hak penduduk Pahang semakin terhakis dengan kuasa pemerintahan sebenar terletak di tangan British. Atas sebab itu, Mat Kilau dan Tok Gajah kemudian menyertai kempen pemberontakan seorang lagi bangsawan Pahang yang bernama Datuk Bahaman, atau nama sebenarnya adalah Tuanku Imam Noh dan Rokiah Abdul Rahman terhadap penjajahan British ini. Kempen ini kemudian yang dikenali sebagai Perang Samantan. Perang Samantan tercetus akibat tindakan seorang pegawai bernama E.A. Wise mahu mendirikan sebuah balai polis di Lubuk Terua pada 1890 tanpa izin dari Datuk Bahaman. Hal ini menimbulkan kemarahan beliau kerana Lubuk Terua merupakan sebahagian daripada wilayahnya. Apabila hal ini diketahui, Clifford yang ketika itu dilantik sebagai pemangku residen, beliau menasihati Sultan Ahmad agar memerintahkan Datuk Bahaman menghadap baginda di Pekan. Bagaimanapun, bangsawan Pahang bergelar orang kaya termeluh itu enggan turun ke Pekan. Akibatnya, kedudukan Datuk Bahaman sebagai orang kaya termeluh ditarik balik atas titah Sultan Ahmad yang dipaksa berbuat demikian atas desakan Clifford. Keadaan ini mendorong beliau dan pengikut-pengikutnya menyerang hendak seorang pegawai British yang bernama C.E.M. Devereux di Sungai Samantan pada 15 Disember 1891. Serangan tersebut dibuat kerana Datuk Bahaman menyangka Devereux datang untuk menangkapnya. Dalam serangan tersebut, pihak Devereux telah kalah dan terpaksa melarikan diri ke Bandar Temerloh. Sebaik mengetahui apa yang berlaku, pihak British segera bertindak balas. Pada 21 Disember 1891, satu pasukan diketuai oleh Clifford dan Tengku Mahmud pergi ke Kampung Kelubi yang menjadi kubu pertahanan Datuk Bahaman. Kedua-dua pihak sekali lagi bertempur dengan kemenangan memihak kepada anak jati Pahang itu. British semakin tertekan apabila pejuang-pejuang Pahang menggunakan taktik perang gerila terhadap mereka. Bagi para pejuang Pahang, hutan bukanlah tempat yang asing bagi mereka. Selain menawarkan pelbagai sumber seperti air, makanan dan bahan mentah untuk senjata, ia juga menawarkan banyak tempat untuk bersembunyi sesuai dengan taktik serang dan lari mereka. Menjelang 1892, British memaksa Sultan Ahmad menggerakkan kempen Gerakan Sultan, kononnya bagi memaksa pejuang-pejuang Pahang meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Gerakan ini diketuai oleh Tengku Ali, Raja, Panglima Garang Yusof, Saidah Ali Badoh dan Abdullah Bera dengan kekuatan 800 orang. Bagaimanapun, kempen ini juga tidak berhasil kerana mereka hanya dapat memusnahkan 11 buah kubu dengan kelibat orang buruan mereka yang langsung tidak kelihatan. Ramai sejarawan percaya kumpulan orang Melayu dalam Gerakan Sultan berusaha mengalihkan perhatian pihak British daripada menjejaki pejuang-pejuang Pahang. Ini termasuk membawa kumpulan ini jauh daripada lokasi sebenar mereka. Dari Mac hingga Mei 1892,
Lubuk Terua saling bertukar tangan antara British dengan pejuang Pahang. Menjelang Mei, Lubuk Terua kembali dalam kawalan pihak British sekaligus memaksa para pejuang Pahang berundur ke negeri jiran, Kelantan dan juga Terengganu. Kisah perjuangan pejuang Pahang pasti diketahui ramai orang ketika itu, termasuklah pemerintah kedua-dua negeri berkenaan. Jadi, tidak mengejutkan selain nasihat ulama Terengganu, Toko Palo, pastinya ada figura-figura lain yang menyokong dari segi kewangan dan persenjataan bagi melawan British. Berbekalkan semangat baru selepas berlindung seketika di Kelantan dan Terengganu, pejuang-pejuang Pahang kembali bangkit. Pada 14 Jun 1894, Kuala Tembeling dan Jeram Ampai jatuh ke tangan pejuang-pejuang Pahang. Tetapi itu tidak bertahan lama apabila pihak British berjaya merampas semula dua kawasan ini pada 29 hari bulan Jun 1894. Ini memaksa para pejuang Pahang berundur semula ke Kelantan, termasuklah Mat Kilau. Mengikut versi rasmi yang disebarkan ketika itu, Tok Gajah dan Mat Kilau mengalami kecederaan parah semasa berundur ke Kelantan dan meninggal dunia di sana. Jadi, apakah ini pengakhiran kisah Mat Kilau? Maaf, ia sebenarnya lebih daripada itu. Sebelum Datuk Bahaman memutuskan untuk menyerah diri kepada Kerajaan Siam, satu sumpah rahsia membabitkan 7 orang individu dibuat di sebuah kampung Bukit Haji Pak Jedik, Tanah Merah, Kelantan. Antara yang terlibat termasuklah Mat Kilau, Mamat Klubi, Mat Lela dan Datuk Bahaman sendiri. Kesemua 7 orang ini bersumpah untuk tidak mendedahkan siapa diri mereka sampai bila-bila. Sumpah ini yang dilanggar Mat Kilau pada 26 Disember 1969. Pada tanggal hari berkenaan, beliau yang ketika itu menggunakan nama samaran Muhammad bin Ibrahim naik ke mimbar Masjid Pulau Tawar selepas selesai bacaan doa solat Jumaat. Mat Kilau kemudiannya membacakan surah Al-Fatihah dan ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah sebelum mendedahkan identiti sebenarnya kepada umum buat kali pertama. Siapa yang tidak terkejut apabila mendengar pengumuman sebegitu rupa? Tetapi bagi Mat Kilau, itu harus didedahkan selepas didesak untuk berbuat demikian oleh ahli-ahli keluarga yang mengenali selama bertahun-tahun. Berita tersebut muncul di dada-dada akhbar utama negara dan mendorong kerajaan Pahang membentuk satu jawatan kuasa khas untuk menyiasat dakwaan tersebut. Jawatan kuasa khas ini turut mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk Arkib Negara dan Muzium Negara. Satu perkara yang memeningkan kepala ahli jawatan kuasa ialah mengetahui kesahihan laporan kematiannya pada 1895. Hal ini dibuktikan menerusi perkongsian kisah beliau semasa di Kelantan pada tahun berkenaan dengan ahli keluarga terdekat. Semasa di sana, Mat Kilau dikatakan ditangkap oleh tentera Siam sebelum dipukul sehingga mati. Sebaik mengetahui identiti orang yang dipukul mereka itu, jenazahnya diserahkan kepada Sultan Kelantan ketika itu, Sultan Mansur, untuk urusan pengkebumian. Setelah mereka pergi, baginda sedar Mat Kilau bukannya mati, namun sekadar pingsan sahaja. Tahu ini merupakan satu peluang untuk menghentikan semua usaha membunuh beliau. Sultan Mansur mengarahkan batang pisang yang dikafankan diletakkan di dalam kubur di Bunut Payung, Kelantan. Setelah semuanya selesai, barulah Sultan Mansur melepaskan Mat Kilau dan menasihati beliau untuk terus menyamar agar tidak diketahui oleh pihak British. Sejak itu, Mat Kilau sentiasa berpindah randah sekitar Kelantan, Terengganu dan Pahang menggunakan pelbagai nama samaran seperti Mat Dahad, Mat Dadu, Mat Tio dan Din. Bagi menyara kehidupannya pula, beliau juga pernah bekerja sebagai guru silat, pengusaha kebun getah dan juga buruh jabatan ukur. Semasa bergelar guru silat, pastinya anak-anak muridnya tahu siapa dirinya yang sebenar. Bagi mengelak identitinya terbongkar, semua anak murid silatnya bersumpah agar tidak mendedahkan siapa dirinya sehinggalah selepas kematiannya.
Sedikit demi sedikit, identiti Mat Kilau mula kelihatan sebagai fakta dan bukan omong kosong. Ini disebabkan keterangan orang-orang lama yang mengenalinya, termasuk tanda lahir dan luka bekas peluru pada badannya. Tetapi pengesahan terbaik datangnya daripada 3 rakan seperjuangan beliau yang masih hidup ketika itu, iaitu Mat Saman bin Sulaiman atau dikenali sebagai Mat Kelantan berumur 152 tahun, Raja Ibrahim bin Tan Keci atau dikenali dengan Pak Yim yang berumur 120 tahun, dan juga Mek-Munah binti Saleh berumur 97 tahun. Kesemua mereka ini dipertemukan semula di Dewan Pusat Latihan Pertanian di Kuantan, Pahang. Ia merupakan satu pertemuan penuh emosi sambil disaksikan oleh 600 orang hadirin. Bagi sahabat-sahabat lama, peluang bersua muka selepas terpisah selama bertahun-tahun merupakan satu detik menggembirakan walaupun kesemua mereka dalam keadaan yang uzur. Keuzuran Mat Kilau bertambah sejak pendedahan mengejutnya pada 26 Disember 1969. Beliau dikatakan tidak dapat memberi keterangan kepada pihak jawatan kuasa pada peringkat awal selepas tiba-tiba dilanda masalah kesihatan. Ia berkemungkinan berlaku akibat tindakan beliau melanggar sumpah rahsia yang dibuat semasa berada di Kelantan lebih 70 tahun sebelumnya. Di sebalik semua halangan ini, pihak jawatan kuasa sudah mempunyai bukti yang mencukupi untuk siasatan mereka. Pada 6 Ogos 1970, Menteri Besar Pahang ketika itu Tan Sri Yahya Muhammad Saif mengisytiharkan individu di Masjid Pulau Tawar beberapa bulan sebelumnya sememangnya adalah Mat Kilau. Selepas pengisytiharan itu, wujud perancangan untuk membantu pejuang Pahang itu melaksanakan ibadat haji di Baitullah dan pengurniaan darjah kebesaran oleh pihak istana atas jasanya kepada negara. Bagaimanapun, manusia hanya merancang tetapi Tuhan lebih berkuasa atas segala-galanya. Seminggu selepas pengisytiharan tersebut, Mat Kilau kembali ke hadrat ilahi. Pemergian beliau merupakan satu kehilangan besar kepada negara. Tetapi menariknya di sini, pihak British sudah menolak bahawa Mat Kilau masih hidup dan bukannya mati dibunuh payung Kelantan pada 1895. Pastinya Clifford mengagak dengan ilmu perhutanan dan kebatinan yang dimiliki oleh pejuang Pahang. Mereka pasti sukar dijejak dan menyamar sebagai orang biasa. Bagi bekas Gamenor NNS itu, selagi mana mereka tidak lagi menjadi ancaman kepada agenda British, maka selagi itu pembohongan tentang kematian mereka patut dikekalkan.